Trump menyaksikan Xi berada dalam keadaan terhina apabila China terpaksa menukar bentuk nama Marco Rubio untuk membenarkan setiausaha negara Amerika memasuki Beijing bersama Presiden Amerika Syarikat. Marco Rubio yang kita kenali sekarang ialah Marco Lu. Pada hari Jumat 15 Mei 2026, rasa malu itu bukan pada nama yang telah diubah. Ia terletak pada penarikan diri yang tersembunyi di belakangnya. Beijing telah mengenakan sekatan ke atas Rubio kerana kritikannya terhadap rejim China, Hong Kong, etnik Uighur serta pendiriannya yang tegas terhadap Parti Komunis China. Cuma Trump membawa lelaki ini masuk ke dalam China dan meletakkan pemimpin China itu di hadapan satu pilihan yang pahit, halang Rubio dan hadapi krisis secara langsung dengan Washington. Atau terima Rubio dan cuba menyembunyikan kekalahan itu dengan helah terjemahan. Xi memilih untuk menyembunyikannya. Yang terpaksa menukar nama ialah China. Yang terpaksa membuka pintu ialah Xi. Dan yang mengubah seorang yang disekat menjadi simbol kekuatan ialah Trump. Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat. Dalam standar kredibiliti Milson Alves, Rubio tidak masuk ke China sebagai pelancong mahupun sebagai watak sampingan. Dia tiba bersama rombongan Presiden Amerika dalam satu lawatan peringkat tinggi antara Trump dan Xi di tengah-tengah perbincangan mengenai perdagangan, Taiwan, tarif, dan persaingan global. Kekalahan Xi muncul tepat pada butiran yang cuba dijadikan perincian birokrasi oleh Beijing. Jika Rubio diharamkan, kenapa dia boleh masuk? Jika sekatan China begitu kuat, kenapa ia perlu bertukar menjadi permainan terjemahan? Kisah ini bermula pada tahun 2020 apabila Marco Rubio yang masih seorang senator menjadi salah satu sasaran China kerana kritikan kerasnya terhadap rejim komunis. Dia mengkritik penindasan di Hong Kong, mendedahkan penyalahgunaan terhadap Uighur dan mempertahankan pendirian yang lebih tegas Amerika Syarikat terhadap Beijing. Tindak balas China datang dengan sekatan terhadap Marco Rubio dan beberapa nama Amerika yang lain. Secara praktikal, Beijing ingin menghantar mesej sesiapa yang menentang Parti Komunis China akan membayar harganya. Namun, apabila Donald Trump melantik Marco Rubio sebagai setiausaha negara, beliau telah menjadikan individu yang disekat itu sebagai ketua diplomasi Amerika. Dan di situ timbul rasa malu. Xi Jinping tidak boleh sekadar berpura-pura Marco Rubio tidak wujud. Beliau juga tidak boleh menghalang setiausaha negara Trump tanpa mencetuskan krisis besar di tengah-tengah lawatan presiden itu. Penyelesaian pihak China adalah menukar bentuk nama dalam bahasa China, menggunakan transliterasi lain untuk membolehkan kehadiran Rubio. Lelaki yang China mahu halang itu masuk melalui pintu depan, dilindungi oleh kuasa politik Trump. Orang yang terperangkap dalam sekatan sendiri adalah Xi. Trump hanya meletakkan Rubio dalam rombongan dan memaksa China memilih antara dua aib, menghalang kemasukan setiausaha Amerika dan mencetuskan krisis dengan Washington, atau membenarkan kemasukannya dan menunjukkan bahawa sekatan China boleh dielakkan apabila Presiden Amerika Syarikat bertegas. Jabat tangan dingin antara Xi dan Rubio yang dirakam oleh kamera tidak mengubah tafsiran ini. Sebaliknya, ia menguatkan lagi, Xi tahu siapa yang berada di depannya. Ia bukan sekadar Marco Rubio. Itulah senato yang mendedahkan China, ahli politik yang mempertahankan tekanan terhadap Beijing dan kini kembali sebagai setiausaha negara dalam kerajaan Trump. Kedinginan dalam gerak itu tidak menunjukkan kawalan China, ia menunjukkan rasa tidak selesa. Xi terpaksa menerima kehadiran seorang penentang Amerika yang pernah cuba dihukumnya. Kehadiran Rubio juga memberi kesan kerana pertemuan itu bukan mengenai perkara ringan. Perbincangan di Beijing melibatkan Taiwan, tarif, perdagangan, teknologi dan usaha untuk memastikan hubungan antara dua kuasa besar dunia itu tidak berdepan pertembungan secara langsung. Rubio menyatakan bahawa dasar Amerika terhadap Taiwan tidak berubah dan memberi amaran terhadap sebarang cubaan China untuk mengubah status pulau itu melalui kekerasan. Ini menjadikan episod itu lebih bermakna secara simbolik. Lelaki yang dikenakan sekatan oleh Beijing itu telah memasuki China dan terus bercakap mengenai isu yang paling membangkitkan kemarahan Parti Komunis China. Trump menggunakan lawatan itu untuk menunjukkan bahawa diplomasi Amerika tidak akan tunduk kepada sesiapa. Sementara Xi cuba mengekalkan imej sebagai pemimpin sebuah kuasa besar. Setaraf dengan Amerika Syarikat, China sendiri terpaksa mencipta satu penyelesaian untuk memberi ruang kepada Rubio. Rejim yang suka berlagak tegas itu terpaksa menjadi fleksibel.
Kerajaan yang biasanya menghukum pengkritik asing terpaksa menerima seorang pengkritik terkenal. Negara yang ingin menjadikan Rubio sebagai contoh hukuman akhirnya menjadikan Rubio sebagai contoh tindakan berundur. Adegan seperti ini bukanlah perkara kecil dalam politik antara bangsa. Dalam diplomasi, nama, protokol, tempat duduk, gambar, berjabat tangan, dan urutan masuk semuanya membawa makna yang berat. Apabila sebuah kuasa mengubah layanan terhadap seorang pegawai asing, ia bukan sekadar mengubah dokumen, ia sebenarnya mengakui keperluan. Xi memerlukan pertemuan dengan Trump. Dia perlu mengelakkan krisis perdagangan. Dia perlu membincangkan tarif. Dia perlu memastikan Taiwan tetap menjadi tumpuan perbualan tanpa menjadikan pertemuan itu sebagai krisis terbuka. Sebab itu, China terpaksa menelan Rubio. Sejarah menunjukkan bahawa rejim-rejim besar, apabila mereka memerlukan Amerika Syarikat, mereka akan menerima simbol-simbol yang sebelum ini mereka katakan tidak boleh diterima. Pada tahun 1972, Richard Nixon pergi ke China selepas beberapa dekad hubungan renggang antara Washington dan Beijing. Lawatan itu membuka jalan kepada penormalan hubungan dan mengubah keseimbangan Perang Dingin. China komunis yang selama bertahun-tahun menganggap Amerika Syarikat sebagai musuh ideologi menerima seorang presiden Amerika kerana mereka memerlukan ruang untuk menghadapi kesatuan Soviet. Tindakan itu bukan sekadar satu lawatan, ia merupakan pengakuan terhadap perkiraan strategik. Apabila Beijing perlu bertahan dalam percaturan yang lebih besar, mereka meletakkan ideologi di tempat kedua dan menerima kehadiran Amerika. Sekarang, dengan Trump, logik itu muncul semula dalam bentuk yang berbeza. Xi tidak menerima Rubio kerana simpati. Dia menerima kerana kehadiran Rubio datang bersama dengan pengaruh Presiden Amerika. Negara-negara lain juga telah menunjukkan bahawa sekatan dan veto politik sering menjadi alat tawar-menawar apabila kos diplomatik menjadi terlalu tinggi. United Kingdom sebagai contoh mempunyai ahli parlimen dan ahli Dewan Pertuanan yang dikenakan sekatan oleh China selepas mengkritik isu Xinjiang. Dan beberapa tahun kemudian, Beijing menggantung sebahagian daripada sekatan tersebut ketika hubungan mula menghangat. Pengajarannya mudah. Apabila China mau menghukum, mereka akan menghukum untuk menakut-nakutkan. Apabila mereka perlu berbincang, mereka akan mencari jalan keluar supaya tidak kelihatan seperti telah kalah. Dengan Rubio, jalan keluarnya lebih memalukan kerana ia bukan penarikan sekatan secara bersih tetapi sebagai satu helah menukar nama. Xi cuba menyelamatkan maruah, tetapi imej yang kekal adalah sebaliknya. Trump membawa individu yang disekat itu masuk ke Beijing. Kini kesan politiknya masih berterusan. Rubio keluar dari China dengan lebih berpengaruh daripada ketika dia masuk, kerana dia menjadi simbol kepada pengunduran China yang diselindungkan. Trump keluar dengan imej sebagai orang yang memaksa Xi menerima musuh politik di dalam rumahnya sendiri. Dan Xi menanggung beban kerana membenarkan kemasukan lelaki yang cuba dihalang oleh rejimnya. China boleh memanggilnya pelarasan bahasa, boleh memanggilnya terjemahan, boleh mengatakan tiada sebarang konsesi. Tetapi adegan itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Trump tiba bersama Rubio dan Xi menerima Rubio. Dan Beijing terpaksa menukar nama itu supaya tidak mengakui bahawa sekatan itu kehilangan kekuatan berdepan dengan Rumah Putih. Saya Milson Nawis, seorang ahli hubungan antara bangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.